Awak gunakan jin Islam ke? Sengaja ayah saya menuduhnya tatkala mereka ni bertemu. Tersengih-sengih Aki Hamid. Dia tidak membantah apa-apa sekiranya ayah saya membuat andaian demikian. Biarlah siapa pun yang menuduh, dia tetap dengan pendiriannya tidak akan memberitahu sesiapa pun mengenai amalan dan petuanya. Tetapi dia tetap mengangguk apabila ayah saya tanyakan sama ada dia mengamalkan surah Al-Jin. Mana-mana ayat di dalam Al-Quran boleh diamalkan. Apa salahnya kalau dia membacakan surah Al-Jin sampai 500 kali setiap malam? Al-Quran boleh kita baca sepanjang masa, ujar Aki Hamid semacam mengejek ayah saya. Memang Aki Hamid sendiri tengah uzur semasa ayah saya berkunjung ke rumahnya di Pahang. Puas juga ayah saya mencari berpandukan alamat yang diberikan itu hingga kan menyusul masuk ke Lubuk Paku. Menitik juga air mata ayah saya sebaik saja bertemu dengan Aki Hamid yang sengaja membawa diri jauh ke kampung halaman orang. Sebab itulah dia mendesak ayah saya supaya carikan jodoh untuk Udal Aziz di kampung sendiri supaya terjalin semula hubungan keluarga yang kian lama terputus. Perkara sengaja mahu memutuskan tali persaudaraan itu tidak sama dengan perkara kita terpaksa merantau mencari nafkah. Kakak ayah saya sendiri, Ulung Libak, pun pernah tersinggung sampaikan tidak mahu lagi bertemu muka dengan ayah saya. Puas juga ayah saya memujuknya, tetapi dia tetap berdegil tidak mahu berbaik-baik. Malah anaknya Mak Deh sendiri memujuk pun Ulung Libak, dia langsung tidak peduli. Marah sangatlah dia dengan ayah saya disebabkan benarkan emak saya uruskan arwah Nenek Haji tatkala sakit telantar. Memang perkara sakit tidak perlu menunggu siapa yang boleh uruskan, sama ada anak sendiri maupun menantu. Siapa sahaja ada masa lapang boleh je nak uruskan, asal sahaja ikhlas mahu berbakti kepada orang tua. Tetapi Ulung Libak sengaja menyangka yang emak saya ini sekadar mengambil hati apabila uruskan Nenek Haji yang terlantar sakit. Jangan putuskan silaturahim, Mak, pujuk Mak Deh tidak mahu emaknya sengaja memperbesarkan perkara demikian. Tetapi Ulung Libak tetap berkeras tidak mahu berbaik-baik dengan ayah saya. Sikap keras hati kakaknya itu memang tidak dihiraukan sangat oleh saya. Maaf, oleh ayah saya. Malah ketika Ulung Libak mengesyaki saya mengambil wang masjid yang disimpan oleh suaminya iaitu Imam Cumar, pun ayah saya tidak tersinggung apa-apa. Marah jugalah Tok Haji apabila Ulung Libak sengaja mengesyaki saya mengambil wang berkenaan tatkala membantu Imam Cumar yang terjatuh pokok memapahnya balik ke rumah. Sewaktu berumur belasan tahun, manalah saya tahu sangat pasal perkara yang terpendam di hati ketika itu setelah Imam Cumar meminta papah dia naik ke rumah. Sebaik saja wang RM16 kutipan untuk masjid itu hilang. Lantas sahaja Ulung Libak mengesyaki saya. Disebabkan bimbang dengan Tok Haji, sengaja Ulung Libak melepaskan geram kepada ayah saya. Apabila Tok Haji memarahi dia setelah diberitahu mengenai tuduhan itu, semakin bertambah marah Ulung Libak. Aku didik Angah bukan untuk perkara macam tu, gerutu Tok Haji perlahan di hadapan arwah Imam Cumar juga. Kalau kamu nak syakkan Angah, bermakna kau juga syakkan aku, tegas Tok Haji seolah-olah menyebelahi saya. Tapi memang tak ada siapa pun masa tu kat rumah, hanya Angah, ujar Ulung Libak tidak puas hati disebabkan Tok Haji berkeras mahu melindungi saya. Sengaja pula mereka semua tidak bertanyakan kepada saya mengenai kehilangan wang kutipan masjid itu. Orang buta aja yang tuduh Angah tu mencuri, tutur Tok Haji terharu dengan tanggapan Ulung Libak demikian. Kami ni tak tuduh Angah mencuri, tapi kalau dia ambil, apa salahnya pulangkan balik? Tegas Ulung Libak berkeras tidak mahu mengalah. Tuduh mengambil samalah macam tuduh mencuri. Suami kamu tu imam, mahu kamu imam jadi buta? Mula Tok Haji keraskan suaranya apabila Ulung Libak sengaja berdegil. Setelah melihat ayahnya marah, lantas Ulung Libak mendiamkan diri sahaja, sekalipun hatinya masih lagi mendongkol. Imam Cumar juga kesal dengan kehilangan wang kutipan masjid itu kerana bimbang dituduh tidak amanah. Sebab itulah dia gagahi juga bangun solat tahajud tengah malam supaya wang kutipan masjid itu tidak membebankan dirinya. 3 malam Imam Cumar lakukan solat sunat tahajud itu.
Ulun Libak temui wang berkenaan di bawah lipatan kain di dalam almari. Memang Imam Cumar sendiri mengakui yang dia tersalah letak kerana masih ingatkan yang wang kutipan berkenaan disimpan dalam celapah rokoknya. Disebabkan takut dimarahi oleh Tok Haji, sengaja Ulun Libak tidak beritahu mengenai wang kutipan masjid itu ditemui di bawah lipatan kain dalam almari. Tidak sampai sebulan pula, Imam Cumar tiba-tiba mengidap gatal pelupuk mata, menyebabkan buta tidak dapat melihat. Sampai Tok Haji meninggal dunia pun, keadaan mata Imam Cumar tidak juga pulih. Lebih 15 tahun dia tidak dapat melihat apa-apa hingga meninggal dunia pun. Dia simpan baik-baik rahsianya mengenai menuduh saya mengambil wang kutipan masjid berkenaan. Kalaulah mak dia sendiri tak beritahu kepada saya selepas kematian ayahnya Imam Cumar, memang saya sendiri tak tahu apa-apa mengenai kejadian itu. Bukan Imam Cumar, suami isteri yang sengaja merahsiakannya. Tetapi ayah saya dan Tok Haji juga rahsiakan kerana bimbang saya tersinggung dengan tuduhan demikian. Tentulah, dalam masa umur belasan tahun akan memberikan kesan buruk dalam pemikiran sekiranya dituduh melakukan perbuatan tersebut. Sebab itulah Mak Deh ingatkan emaknya mengenai kejadian kehilangan wang kutipan masjid itu apabila enggan berbaik-baik dengan ayah saya. Menitis juga air mata Mak Deh apabila kenangkan sikap emaknya yang berkeras sangat mahu bermasam muka sesama adik-beradik. Tetapi semasa diberitahu kakaknya sakit, segera ayah saya berkunjung ke rumahnya. Biarlah kakaknya tidak mahu bertemu muka, dia tetap juga jengah kakaknya. Sengajalah dia mengajak Mak Deh temankan biar Ulun Libak tidak berkeras. Dia wajib ziarahi kakaknya bila-bila diberitahu Ulun Libak yang terkejang sakit. Kebetulan pula saya balik ke kampung tatkala diberitahu mengenai Ulun Libak sakit. Terpaksa pula saya memujuk emak disebabkan dia berkecil hati dengan sikap kakak iparnya itu. Disebabkan saya memujuknya, mudah sahajalah emak saya mengalah. Sewaktu sampai di rumah Ulun Libak, masing-masing berlegar tidak dapat masuk ke dalam bilik. Puas juga Mak Deh dan ayah saya mencari punca pintu terkunci dari dalam. Disebabkan Ulun Libak mengerang-gerang tidak dapat bangun. Masakan dia boleh mengunci pintu dari dalam semasa keadaan terkejang tidak boleh bergerak itu. Macam mana ni Angah? Segera Mak Deh menggambit, sebaik saja saya datang bersama dengan emak. Ketika ini saya masih lagi belum berkahwin. Memang tidak ada keluarga lain yang datang ikut bersama. Pintu ni terkunci dari dalam, beritahu ayah saya. Sekalipun terdengar dari luar, Ulun Libak ni memanggil-manggil ayah saya untuk datang membantunya. Kenapa yang tak dipecahkan saja pintu tu? Lantas saja mak saya bersuara setelah menyedari keadaan pintu berkenaan terkunci dari dalam. Kalau tak ada jalan lain, kita kena pecahkan juga. Beritahu Mak Deh tetap bertenang menghadapi suasana demikian. Kemudian Mak Deh memanggil emaknya, lantas meminta menyeru nama ayah saya 3 kali. Terketar-ketar suara Ulun Libak mematuhi perintah anaknya. Mak Deh juga meminta emaknya bermaaf-maafan dengan ayah saya dan berikrar tidak akan memutuskan tali silaturahim. Setelah Ulun Libak berjanji dengan suara terketar-ketar dari dalam bilik, segeralah Mak Deh membacakan doa 3 kali. Macam saya cerita semalam, saya macam tak berani nak baca. Bukan apa, sebab kisah Tok Awangah ni dia kerap typo. Nanti kalau saya baca sekejap lagi takut tersilap. Baik, kita teruskan. Sebaik saja Mak Deh usapkan tapak tangannya ke pintu itu, tiba-tiba saja pintu bilik terbuka. Ketika kami masuk ke bilik Ulun Libak, memang terkejang tidak dapat bergerak dengan selimutnya yang berlubang-lubang bagaikan kesan dicucuk api. Beberapa kali Mak Deh beristighfar melihat keadaan emaknya yang mengerang-gerang sekalipun masih lagi sedar dengan apa yang berlaku. Memang Ulun Libak mengakui dia tidak dapat bangun membukakan pintu, tetapi hairan bagaimana pintu biliknya terkunci. Sebab benar hatinya sampaikan menitiskan air mata sebaik saja melihat ayah saya memeluknya erat-erat. Dalam tangisnya dia berjanji tidak akan bermasam muka dengan adik-beradik sampaikan tidak mahu bertemu muka. Perkara memutuskan tali persaudaraan bukan sahaja tidak disukai oleh arwah Tok Haji, malah tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Sebelum Mak Deh dan ayah saya sampai ke situ, memang puas juga Ulun Libak meminta tolong apabila kain selimutnya itu tiba-tiba saja memercikkan api dengan tidak bersebab. Dia cuba bingkas bangun, mahu membuang selimut, tetapi tenaganya lemah dan tidak bermaya. Terpaksalah dia membacakan surah Al-Ikhlas hingga 100 kali untuk tenteramkan hatinya yang gelabah dalam saat demikian.
Habis saja dia membacakan surah Al-Ikhlas itulah, Ulul Libak mendengarkan suara Mak Deh bersama ayah saya di luar bilik. Lantas dia beristighfar beberapa kali kerana menyangka kejadian itu berlaku sekadar mimpi sahaja. Tetapi apabila ditunjukkan oleh Mak Deh, kain selimutnya berlubang-lubang bagai bekas dicucuk api, semakin hairan Ulul Libak. Ni semua hikmah dari Allah, Mak, ujar Mak Deh meminta emaknya bertenang. Dah lama benar kita adik-beradik ni bermasam muka, tutulnya kesal dengan masalah yang berlaku dalam keluarga sendiri. Kalaulah arwah Mak Deh masih ada, tentu dia juga ingin ikut sama menemui sanak saudara di Bukit Tinggi ataupun Bangkinang. Apa sangatlah dengan laut yang memisahkan jasad, asal sahaja tali persaudaraan masih lagi terjalin erat. Tetapi Mak Deh meninggal dunia setelah tiba-tiba sahaja batuk berdarah. Puas juga ayah saya juga mencuba menyelamatkannya, tetapi Allah lebih mengetahui segalanya. Siapa pun tidak berdaya mahu melawan ketentuan Allah yang telah menentukan segala kejadian yang akan berlaku. Setiap kali Udal Aziz datang berkunjung, memang saya teringatkan arwah Mak Deh. Sekalipun Udal Aziz tidak sama dengan kebolehan Mak Deh, tetapi sikapnya dalam hubungan kekeluargaan memang sama. Mereka ni terlalu mengambil berat hubungan keluarga hingga sanggup bersengkam mata sampai santak tengah malam sekiranya menghadapi kesusahan. Aku ni ke rumah Angah dulu, tapi Hajah Yah kata Angah ke Sumatera. Tersengih-sengih Udal Aziz naik ke rumah ayah saya sebaik saja mendapat tahu saya balik ke kampung. Bertemu saudara mara dekat sana, beritahu saya lantas bersalam dengannya. Angah bolehlah ke sana, ada duit, apalah salahnya, ujar Udal Aziz menyandar belakang ke kusyen sebaik saja duduk. Bukannya duit sendiri, duit orang bagi, jelas saya perlahan, kerana pemergian saya ke sana diuruskan oleh Mamak Bandaro. Kalau menggunakan perbelanjaan sendiri, tentulah saya juga tidak mampu mahu ke sana. Tetapi Udal Aziz tidak lama menemui saya. Bergegas sangat dia mahu balik kerana mahu mengantar sepupunya menemui Ucu Bahili di Felda. Sudah lama benar sepupunya tidak tenteram akibat gangguan di rumahnya di Kuala Lumpur. Kadangkala terbangun tengah malam, sepupunya itu melihat bayangan hitam di penjuru bilik. Apabila dipasang lampu, serta-merta saja bayangan hitam itu akan hilang dengan meninggalkan bau yang hamis. Dia melihat longgokan kertas terbakar di penjuru bilik sebaik saja disuluh ke situ. Sebaik saja kejadian demikian berlaku, dia segera melihat dompet wangnya. Nescaya sebahagian duit di dalamnya akan hilang. Hairan benarlah dia dengan kejadian yang sukar mahu dipercayai boleh berlaku di tengah pekan Kuala Lumpur. Apabila diberitahu kepada Udal Aziz, teringat sahaja dia kepada Ucu Bahali di Felda. Biarlah dicuba pada Ucu Bahali kalau gangguan syaitan itu tidak boleh lagi dikawal dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakanlah Yasin hingga 41 kali pun. Kejadian tersebut berulang juga hinggakan sampai berturut-turut malam. Macam-macam kepandaian orang, gerutu Udal Aziz tatkala menuruni tangga apabila kenangkan kejadian yang menimpa sepupunya di Kuala Lumpur.